Isu pembangunan infra asas rakyat dan peluang pekerjaan selain masalah PTI dan jenayah sempadan menjadi isu utama penduduk di Segama dan Silam. Langsung bersama editor kanan Esra Awani Nazri Kahar di Silam. Assalamualaikum Haji. Baik Haji, apakah solusi yang ditawarkan oleh calon-calon yang bertanding bagi memancing undi mereka? Ya, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh penonton Esra Awani dan juga di esraawani.com. Dan kebetulan dengan Pelaraya Negeri ke-16 Sabah, kita meraihkan Hari Malaysia dengan penuh sederhana di Sabah ini, tetapi dalam mood pandemik COVID-19. Apatah lagi kawasan yang saya berada sekarang di N62 Silam merupakan salah sebuah Dewan Undangan Negeri di dalam Parlimen Lahad Datu P188. Jadi kawasan Lahad Datu juga antara kawasan red zone untuk pandemik COVID-19 selain dari di Tawau dan juga Kunak. Tetapi apapun, seperti mana soalan Hafizi tadi, Silam dan Segama di bawah Parlimen Lahad Datu ini merupakan satu kawasan yang begitu luas. Kalau boleh tengok peta yang kita sediakan ataupun kalau kita boleh tengok sedikit, kawasan Segama ini sebahagiannya berada di Bandar Lahad Datu. Begitu juga Silam. Dan sebahagian juga ada berada di kepulauan di hadapan Bandar Lahad Datu dan juga perkampungan tradisi. Jadi pastinya sejak sekian lama bagi ahli Dewan Undangan Negeri yang mewakili Lahad Datu dan juga Dewan Undangan Negeri di Silam ataupun Segama adalah isu infrastruktur asas. Paling menyedihkan isu berkaitan dengan kemudahan jalan bertar, terutamanya di kawasan pedalaman dan juga kawasan Felda. Bagi kawasan-kawasan yang tidak mendapat bekalan air bersih, itu antara masalah utama, terutama di kawasan pulau. Mereka terpaksa menggali perigi ataupun membeli lebih banyak air mineral untuk kegunaan rumah dan juga menadah air hujan untuk memastikan mereka tidak terputus bekalan air. Jadi isu ini sudah menjadi isu yang evergreen. Setiap kali pilihan raya, isu ini akan diangkat, akan dijual dan mendapat perhatian oleh calon dan juga parti. Tetapi justifikasinya bagaimana ia dapat diselesaikan. Ada beberapa perancangan yang diajukan oleh wakil calon ataupun calon yang bertanding, seperti mana saya sempat tembuas semalam salah seorang calon dari Perikatan Nasional iaitu Tuan Haji Abdul Hakim Gulam Hassan yang mewakili Perikatan Nasional untuk N62 Silam ini. Beliau merasakan sudah sampai masanya wakil rakyat perlu lebih vokal di Dewan Undangan Negeri untuk membawa masalah kemudahan infrastruktur asas selain daripada bekalan air bersih, jalan raya bertar untuk memasuki kawasan kampung, tetapi juga isu sekolah daif. Begitu banyak lagi sekolah-sekolah kampung ataupun sekolah daif di Parlimen Lahad Datu ini perlu diberi perhatian. Jadi pada pilihan raya kali ini isu itu diangkat sekali lagi. Jadi pada pemerhatian saya rasa perlu ada pemikiran di luar kotak. Bukan hanya cara lama lagi dengan meminta peruntukan sama ada di peringkat persekutuan ataupun di peringkat kerajaan negeri, tetapi agensi-agensi yang terlibat dalam menyediakan infrastruktur asas ini perlu melihat lokaliti, geografi dan juga demografi kawasan pedalaman seperti di Segama dan juga di Silam ini. Kalau kita bawa cara kita membawa pembangunan di Semenanjung ataupun di kawasan yang maju seperti di Melaka, Selangor dan seumpamanya, ia pastinya tidak sesuai. Mungkin ada cara-cara teknologi moden dan penggunaan cara-cara yang lebih sesuai untuk kawasan-kawasan yang rendah populasi, tetapi mereka perlu juga ada akses infrastruktur air bersih, bekalan elektrik yang stabil, jalan raya yang lebih sempurna dan juga kemudahan sekolah dan pendidikan yang tidak daif. Hafizi.
Baik Haji, tadi kita dah bercakap mengenai isu pembangunan infra asas dan bagaimana pula kita ingin melihat dari segi isu keselamatan di Lahad Datu sekarang menjelang PRN Sabah, begitu juga dengan kempen dalam situasi penularan tempatan COVID-19 ini yang Haji katakan meningkat di Lahad Datu, Kunak dan juga Tawau ni. Ya, isu keselamatan adalah isu utama di kawasan pantai timur Sabah. Dari Semporna menuju ke Lahad Datu hinggalah ke Tawau. Kerana sempadan negara dan pesisir pantai negara yang begitu luas merangkumi ribuan kilometer. Kita masih ingat kejadian di Felda Sahabat di Tanjung Labian apabila pengganas mencerobohi wilayah kita dan kita terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk memusnahkan ataupun menumpaskan mereka. Itu masih terpahat bagaimana isu pengganas begitu mudah menembusi perairan negara. Inilah realiti di kawasan Silam, Segama ataupun Tungku dan juga Kunak. Kalau di Felda Sahabat itu di bawah Dewan Undangan Negeri Tengku N60 dan juga sekitar Lahad Datu ini, kalau kita hanya menaiki bot laju di perairan depan Lahad Datu ini hanya memakan masa 1 jam. Kita sudah memasuki perairan antarabangsa dan juga memasuki perairan Filipina. Dan itu juga menjadi cabaran bagi keselamatan di timur Sabah ini. Tetapi perlu ada plan tindakan yang lebih konkret kerana kalau tidak ada keyakinan yang diberikan kepada masyarakat tempatan, pelancong asing, para pelabur, bagaimana mereka nak datang ke Lahad Datu, ke Kunak ataupun ke Segama dan juga Tungku. Kalau sempadan kita mudah dicerobohi, pendatang asing boleh makan malam di Kunak ataupun di Lahad Datu, subuh, breakfast, sarapan mereka sudah sampai ke Tawi-Tawi. Jadi ini satu perkara biasa dan menjadi bualan di kawasan Lahad Datu ini. Tetapi untuk pilihan raya negeri kali ini, ia perlu ada jaminan kepada calon yang bertanding untuk membawa suara yang lebih vokal ke Dewan Undangan Negeri dan juga ke peringkat persekutuan supaya ada pelan tindakan yang lebih holistik, bukan hanya mewujudkan Eskom sahaja, tetapi mungkin penambahbaikan dari sudut penempatan anggota keselamatan, penambahan aset-aset terkini dan juga jaringan bagaimana memantau perairan negara yang luas supaya tidak mudah dicerobohi oleh pendatang tanpa izin dan juga mereka yang ada niat lain untuk mengganggu keselamatan negara terutama di pantai timur Sabah ini. Hafizi. Dan yang kedua itu tentang pandemik COVID-19. Betul. Dalam kempen ini SOP protokol pandemik COVID-19 terpaksa dilaksanakan, apatah lagi kawasan yang saya berada sekarang di Lahad Datu di Silam, kemarin di Tawau merupakan kawasan red zone. Semalam pun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi peringatan yang keras supaya masyarakat sini berwaspada, tidak ataupun kurangkan pergerakan di luar, kalau boleh tinggal di rumah. Tetapi dalam kempen pilihan raya agak sukar juga kerana calon terpaksa berjumpa dengan pengundi. Mereka ada program-program bertemu dengan rakyat dan juga bertemu dengan para pengundi. Tapi dari pemerhatian saya, mereka menjaga jarak, jumlah jentera ataupun penyokong yang berjumpa dihadkan hanya sekitar 20 orang ke 30 orang sahaja. Sanitasi tangan sentiasa diberikan, topeng muka sentiasa dipakai dan cuba mengelakkan di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan ramai seperti di pasaraya, di pasar ataupun di kedai makan. Jadi dalam keadaan sekarang agak janggal juga kerana orang Sabah ni suka berpolitik, tetapi dengan era pandemik COVID-19 sekarang semua berhati-hati dan mereka tidak mahukan PKPD. Kalau itu berlaku di kawasan Lahad Datu ini, di Silam ataupun di sekitar Kunak dan juga Tawau ini, pastinya agak menyukarkan kerana mereka ada perniagaan sudah perit, mereka tutup sebelum ini beberapa bulan. Kalau ada lockdown baru, pastinya itu kalau boleh dapat dielakkan menjelang 26 September untuk pilihan raya negeri Sabah. Hafizi.